OK，看到了哈。那今天下午是比较特别，是我们要谈到有关学员培训。那实际上呢，我也是不配来呃，就是分享有关这个培训的，只是要把握机会嘛哦。既然林老师给机会，我们一起在这个平台学习，那就把握机会一起学习吧。所以这也并不是说，因为我对这方面是很熟悉了，可是只要有机会学习，我们就一起来学习。那我们看这个2024年呢，我们已经进入了3月份，今天是30日，那明天是3月份最后一天了，是说呢，我们就要结束了这个2024年的第一季了。那星期一开始，我们就要进了第二季了。那我们如果思考看，我们在这个第一季，当然我们可能在年初或者是在年底的时候，我们每个人都有做好计划嘛，啊，那无论是我们个人的计划，是我们的事业啊，我们的学业啊，我们的商业啊，或者是我们对我们家庭，对我们的这个配偶，或者是跟我们的配偶，或者是跟孩子们的一些计划，每个人相信我们都一定有自己的计划。那难道一切都一帆风顺吗？难道一切都顺利吗？好，那我们是今天透过这个自我管理呢，我们要一起来分享，呃，使用这个自我管理呢，成为一个工具哈，来怎样来达成我们的这个目标呀？Jadi sore ini melalui pengelolaan diri ya self management ini kita akan coba berbagi. Sebenarnya saya juga belum layak ya istilahnya untuk berbagi di sini, tetapi karena melalui Zoom ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar. Jadi ya harus mengambil kesempatan ini ya untuk belajar. Jadi selain belajar berbahasa Mandarin, jadi kita juga belajar mengenai hal-hal yang dapat kita sharing dengan menggunakan bahasa Mandarin. Salah satu diantaranya yaitu self management ini. 那今天下午呢，我们要谈到有关什么是自我管理。那为什么需要这个自我管理？然后呢，如何来做这个自我管理？Ya, jadi sore ini ya kita sudah masuk di akhir daripada eh, triwulan pertama ya, quarter 1 dari tahun 2024 ini, dan kita itu setiap orang tentu memiliki target, baik target keluarga, target dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, apapun itu. Nah, kita akan menggunakan uh, self management ini sebagai satu tools, sebagai satu alat untuk mengimplementasikan untuk mencapai target-target yang telah kita set up ya, yang telah kita tetapkan di awal tahun ini. Ya, jadi kita akan berbagi pertama-tama apa, mengapa dan bagaimana melakukan self management ini. 好，自我管理呢，如果在这个Wikipedia 呢，它这里谈到什么呢？是自我管理是对自己本身，就是我们个人啊，包括这个目标啊、思想啊、心理行为等方面进行管理的过程。Jadi manajemen diri ini adalah proses diri kita sendiri, individu pribadi kita sendiri untuk memanage diri kita, tujuan kita, pola pikir kita, kemudian perilaku kita, kemudian psikologi yaitu mentalitas kita ya, semuanya. Inilah yang dikatakan sebagai manajemen diri. Itu proses bagaimana kita mengelolanya. 那在提摩太后书第1章第7节呢，在那里告诉我们说，因为神所赐给我们的不是胆怯的灵，而是有能力、仁爱，还有什么呢？还有纪律的灵ya. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di sini saya garis bawahi ketertiban, 纪律。在这里我们注意纪律呀，tertib。为什么我们在这里要
比较关注这个 tertib 呢、纪律呢，就是自我管理。Kita memanage diri kita sendiri supaya kita tertib ya，就是说我们对我们自己要遵守什么呢？遵守时间，遵守我们自己所设定的规矩，所设定的一些过程，所设定的一些呃silih. Jadi kita itu tertib di dalam apa yang telah kita set terhadap diri kita sendiri ya, target-target kita. Kira-kira seperti itu ya. 大概这样子。那接下来呢，如果我们看圣经哈，圣经是上帝的话语嘛，那我们看圣经在创世纪第1章第1节。Ya, kalau kita baca Alkitab ya, firman Tuhan, begitu kita buka kitab pertama, yaitu kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, 起初上帝创造天地. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 上帝，我们一打开圣经，我们就看上帝就在工作了，对吗？ Kita begitu buka Alkitab, kita baca kalimat pertama itu Tuhan sudah mulai bekerja. Nah, 第2章第2节记载什么呢? Kemudian di ayat kedua, pasal 2 ayat kedua dikatakan apa? 第7日，上帝完成了他所做的工。在第7日，上帝卸了他所做的一切工。 Jadi ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah, 上帝工作，可是上帝不是说继续工作没有停止的，上帝也是有停止的，上帝也是有休息的。 Nah, jadi kita lihat di sini Allah mengawali firman Tuhan dengan bekerja, tetapi Allah juga ada istirahat, ada berhenti dari pekerjaannya. Nah, 我们在我们的每个人的生活当中呢，我们在我们分配我们自己的每日生活呢，我们也是要注意这一点哦。我们要有时间工作，我们也要有时间停下来休息。 Jadi kita dalam mengelola kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus perhatikan satu poin ini. Kita harus ada waktu untuk bekerja, tapi kita juga harus ada satu waktu untuk beristirahat, untuk berhenti. Ya. 那因为上帝在这里已经告诉我们呢，他在这里也是有控制好什么时候工作，什么时候休息。那我们人呢，我们是按照这个上帝的形象创造的。那既然上帝已经给我们榜样了，那我们就要活出上帝的形象在我们的工作当中了。Jadi karena kita ini adalah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, Allah telah memberikan kita contoh, dia juga ada istirahatnya, ada waktu bekerjanya. Jadi kita di dalam kehidupan kita, kita juga harus mencontoh Tuhan, mencontoh Allah. Jadi kita harus menghidupi pekerjaan kita untuk bisa menghidupi dan memuliakan, menunjukkan Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita. Nah, 为什么我们需要自我管理呢？ Kenapa kita butuh pengelolaan diri, butuh self-management ini? 在箴言第3章第5到第6节告诉我们说, di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan pada kita, 你要一心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的路上都要承认他，他必使你路精平坦荡正直。 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi
无论我们做什么，无论我们在家庭，在我们日常生活，在我们的工作岗位上，在我们的事业，或者是在我们如果我们还在读书，在我们的学业，那我们必须要完完全全依靠上帝，交托上帝。那其他的呢，上帝会带领我们，会引导我们。好，我们看这个图片哦，如何来做自我管理？我们进入这个明天就是复活节嘛，哈，那40天还没有进入这个复活节，还没有进入这个受难周的时候，我们一部分呢，在教会呢，可能有鼓励我们，就是说禁食嘛。有些人是早餐吃过了之后，中餐就不吃，把中餐吃饭的时间拿来祷告，然后呢，把这个利用来吃中餐的这个金钱呢，拿来奉献来使用在服饰上。Yang sebagian dari kita menjelang 40 hari sebelum masuk ke hari Paskah besok, sebagian dari kita kan mungkin di-encourage untuk berpuasa ya. Jadi mungkin pagi setelah sarapan pagi, siang kita tidak makan siang. Waktu makan siang itu kita pakai berdoa. Kemudian uang untuk makan siang disisihkan untuk dipergunakan untuk pelayanan. Kira-kira begitu ya. Nah, 那在我们上班那边的一些同事们呢，也很多是这样子的。那中餐我们不吃。那在我们办公室附近呢，那边有一家教会。Ya, jadi di dekat kantor tempat saya kerja itu kita ada beberapa teman ya. Di sana itu ada satu gereja. 我们很喜欢到那个小礼堂。kita itu suka pergi ke chapel kecilnya，因为呢，在那边很舒适、很安静这样子哈。那早上如果我们很早到了办公室，我们也会跑去那边。那如果中午我们有时间，因为我们休息时间是1个小时，我们也会跑去那边。可是有一个问题呢，就是说我们要进入那个地方，就是它入口跟进口跟入口那边呢，我们必须要先走过它那个小餐厅。Jadi kita itu keluar masuk pintu keluar masuk ke chapel itu kita mesti lewat kantinnya. Nah, 这个餐厅里面有卖什么呢？有卖蔬菜啊，有卖水果啊，有卖很多好吃的零食啊，有卖很多饮料啊，反正很多可以引诱我们的。Ya, jadi di kantin itu banyak sekali dagangannya ya. Jadi mulai dari buah-buahan, sayuran, makanan, minuman, semuanya komplit ya. Jadi 如果我们没有透过那个门呢进出，那我们就不能进去，也不能出来。kalau tidak lewat pintu itu kita nggak bisa keluar, nggak bisa masuk satu-satunya pintu. Nah, 这个也是对我们来说呢，一种引诱 ya. Ini satu godaan bagi kita. 对，我们去那边，我们是要去那边祷告嘛，不是要去那边吃中餐，也不是要去那边吃早餐。 tujuan kita di sana bisa doa, bisa doa dengan hening，要安静的跪，因为那边祷告是用跪下来的啊，跪下来祷告，在那边很安静，很舒适。Di sana itu sangat nyaman, sangat untuk berdoa ya. Tapi kita bukan ke sana untuk makan. Tapi pada saat kita keluar masuk kantin, itu juga adalah satu godaan bagi kita. Ya, 那个也是一个引诱。那所以我们看，当我们要做这个自我管理的时候，如何要做自我管理的时候，那如果我们看这个分析表呢，如果 kita lihat di dalam analisis ini，我们看这个有一些是可以阻碍我们的，当我们要实现目标的时候，有一些会阻碍我们，那有一些也会支持我们的。一些阻碍我们的，如果在内在里面的呢，就是我们的这个劣势啊，就是我们的这个缺点。Jadi sesuatu yang datang dari dalam diri kita sendiri, yaitu kelemahan kita, ini bisa menjadi satu hambatan bagi kita. 那从外在来的呢，yang dari luar，这个可能是这个
威胁. Ini mungkin saja berupa satu ancaman. 那可以支持我们来实现我们的目标的呢? Nah, yang bisa mendukung kita untuk mencapai target kita, tujuan kita, 可能如果内在来的呢，就是我们的这个优势，就是我们的优点呀。Mungkin ini ada kekuatan kita. 那从外在来的呢，hal-hal yang bisa mendukung kita yang datang dari luar，可能这个就是机会。好像刚才简单的这个例子呢，contoh yang sederhana tadi，我们的目标，我们要实现的是什么？我们要安静的祷告，kita mau bisa berdoa dengan tenang。那我们的这个劣势呢，我们的这个缺点呢，kita punya kelemahan，kita punya yang datang kelemahan kita apa? 我们很容易被引诱，kita itu mudah tergoda. 那外在来的呢？ancaman di sini sebenarnya tidak ada ya，实际上是没有，只是说当我们走过那个餐厅的时候，我们就要把自己控制好ya. Jadi sebenarnya ancamannya sesungguhnya di sana itu tidak ada, hanya pada saat kita melewatin kantin itu kita harus self control, harus memanage diri kita dengan benar. Nah, 优势呢，kekuatannya apa？那我们抓住我们的目的，说我们的目的是要来安静祷告的。Tujuan utama kita mau berdoa dengan tenang. Itu bisa menolong kita，这就可以支持我们的。那机会什么机会呢？我们可以有更多的同事跟我们一起来建设，跟我们一起来纪念主耶稣为我们受死，一起来抽出这个中餐的时间来一起祷告。Peluang kita yaitu kita bisa mengajak teman-teman untuk bersama-sama berdoa untuk memperingati kematian Kristus bagi kita. 那这个是一个简单的例子。那然后呢，另外一个例子呢，我本人是一个比较怎么说哈，比较遵守比较有这个怎么说哈，对自己是比较有高的要求的呀。Saya terhadap diri saya sendiri itu ada satu demand, ada satu ekspektasi yang tinggi. 那所以说呢，我的个人习惯呢，kebiasaan saya pribadi，那每天晚上要睡之前，我就大概思考看明天我要做什么。那就是透过计划，有长期计划，有短期计划，然后有一周的计划，有一日的计划，然后大概明天上半天要做什么，下半天要做什么。那今天做的一些事情呢，已经完成了没有？还没有完全的有哪一些项目？然后呢，有时候呢，有可能已经计划了好的东西，因为时间的关系没有办法进行，这样子。那就要记录好来这样子。那这是我对我自己个人的要求。而那在工作方面呢，有时候呢会碰到一些同事呢，一些朋友们呢，可能有个人不同的习惯。Jadi di dalam pekerjaan mungkin kadang-kadang karena ekspektasi saya terhadap diri saya itu tinggi, disiplin. Jadi mungkin di dalam pekerjaan kadang-kadang bisa bertemu dengan orang-orang yang kebiasaannya tidak disiplin呀。不是说他们工作做得不好，他们也工作做得非常好的，可是说他们有他们自己个人的这个习惯，个人的做法，tapi mereka punya cara kerja yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda。那比如说呢，如果说上班早上是8点钟要到公司了，misalnya seharusnya jam kerja itu jam 8 pagi。那有些人呢，他工作就是下班之前他可以做得好，可是他不一定会早上8点钟就会出现在办公室了，可能他会到8点半，可能甚至会到9点钟才是出现在公司。那有惩罚吗？有啊。
那他知道说他应该早上8点钟到公司吗？知道啊，可是他就是有这个习惯。Jadi ada orang yang dia bekerja dengan baik, dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, tapi dia punya kebiasaan untuk tidak disiplin. Misalnya seandainya perlu jam 8 tiba di tempat kerja, tapi mungkin dia 8.30 atau mungkin dia jam 9 baru muncul di tempat kerja. Apakah dia tidak tahu disiplin? Tahu. Dia tahu jam kerja? Tahu. Tapi dia punya kebiasaan seperti ini. 在我们日常生活中呢，我们要怎么来自我管理？我们自己有选择。Ya, jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita mau self management, bagaimana mengelola diri kita sendiri, kita punya pilihan masing-masing ya. 好，那基督徒如何来自我管理呢？ Nah, orang Kristen bagaimana untuk memanage diri kita sendiri? 那我们呢，要把自我管理成为这个侍奉的一种这个形式ya. Kita itu harus melihat manajemen diri itu sebagai suatu bentuk pelayanan. 我们每一分每一秒，我们所做的，我们所为的呀，我们所做的工作，我们所做的活动，我们的行为，我们就要把它当做是一种侍奉, 一种服侍. Kita harus di dalam setiap menit, setiap detik, segala perilaku kita, segala yang kita lakukan, semuanya kita harus anggap sebagai satu pelayanan, termasuk manajemen diri ini, pengelolaan diri kita, diri ini. 那在箴言16章第3节告诉我们说什么呢？就是说，当把你所有的交托耶和华，你的计划就必成功. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. 呀，那在英文我很喜欢这个 commit 的这个字哦 ，commit your work to the Lord and your plans will be established. Commit 是这个是动词，是一种承诺，就是说有信用性的，我们一定要做到的，因为我们已经承诺了，我们已经下决心了哦。Jadi kata komit ini karena kita sudah berjanji, kita sudah memutuskan, kita pasti akan melaksanakannya, menjalankannya sampai tuntas. 所以我很喜欢这个英文翻译成为这个commit 的话哦。那我们还没有下去这个先。今年年初在大概1月份啊，1月份呢，我最小的妹妹被上帝召回天家。其实呢，在我们的思想里面哈，如果说我们个人的思想里面哈，kalau di dalam di bulan awal Januari ini adik saya yang paling bungsu dipanggil kembali Tuhan ke surga. Jika di dalam pola pikir kita sebagai manusia, tapi 我小嘛，usia dia lebih muda dari saya. 那之前我有跟他说啊，我说如果我有什么事的时候，那以后我的儿子就交给你了。我说ya saya sempat berkata kepadanya, jika saya ada apa-apa, bantu urus anak saya ya, gitu kira-kira ya. Nah, 可是人的思想 itu adalah pikiran manusia. 可是呢，上帝有上帝自己的计划。Jadi rencana Tuhan itu beda sendiri. 那我们呢，当我们活这一天，我们就要把握我们每一天、每一分钟、每一秒钟，我们就要把我们所做的、把我们的行为、把我们的思想、把我们的口语，全部我们都要把它专注成为当做是一种服侍，一种侍奉。我们要必须思考说，今天我们所讲的话，今天我们所做的行为，今天我们在工作上，今天我们见到人的时候，我们怎样子？那是不是呢？有没有呢得罪了上帝？有没有呢？不讨上帝的喜悦？
Jadi kita tahu bahwa hidup kita pendek ya, kita tidak tahu waktu kita kapan berakhir, kira-kira begitu. Jadi kita dalam setiap hari, dalam setiap menit, dalam setiap detik hidup kita, apapun yang kita lakukan, kita harus berpikir ulang, apakah sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah ini merupakan wujud pelayanan kita bagi Tuhan? Atau jangan ini sampai menjadi satu 绊脚石 ya, 不要成为一个绊脚石, jangan jadi satu batu sandungan. 好，接下来这个右边的这个照片哦，右下角的这个照片，这个是很久以前我曾经住的这个宿舍。Ini adalah foto asrama di sudah lama sekali saya pernah tinggal di sana. 那当时呢，我们上班是骑这个脚踏车的，这个左边下角左边的脚踏车。Pada saat itu kami kemana-mana itu naik sepeda seperti ini, 非常非常的很感兴趣，很感兴趣哈。Jadi sangat sukacita, sangat menarik ya. 到处骑脚踏车 kita kemana saja bisa naik sepeda ya. 有时候呢，如果周末我们没有去哪里的话呢，kadang-kadang jika weekend ya di hari Sabtu kita nggak kemana-mana，我们会骑半个小时、45分钟甚至1个小时的脚踏车。Kadang-kadang kita bisa bersepeda setengah jam, 45 menit, bahkan 1 jam naik sepeda. 我们到处去，去到比较乡下的地方， kita pergi ke tempat yang agak pedesaan. 那在那里呢，其中在那里呢，当时呢有2个教会。 Pada saat itu di sana ini pedesaan ya, 这个是小村子哈。当时在那里有2家小教会， di sana ada 2 gereja kecil， 那是我知道的教会了呀，可能有其他的说不定，mungkin ada yang lain saya tidak tahu ya, tapi itu adalah gereja yang pada saat itu saya tahu. 第一家是 HKBP, ini pertama gereja HKBP. 第二家呢是 GPDI, yang kedua adalah gereja GPDI. 那我第一次到这个小乡的时候呢，他们带我去这个 HKBP 做礼拜。 Jadi pertama kali saya sampai di desa ini, mereka bawa saya bergereja di HKBP. 那我也是，哎呀，他们讲什么啊，他们唱什么，我听不懂嘛。Mereka nyanyi, mereka khotbah saya nggak ngerti ya pada saat itu. 那我看他们的诗歌，他们用 Ende Huria， 那我就去找 Ende Huria。 Mereka pakai bukunya Ende Huria, maka saya juga cari Ende Huria。 有了这个 Ende Huria 我可以慢慢看嘛，我可以看它印尼文是什么这样子。Jadi ada Ende Huria ini saya bisa baca, ada terjemahan bahasa Indonesianya ya, bisa lihat pelan-pelan. 那后来呢，就在这里跟一般的朋友在这里，然后呢，有其他的朋友就约我到这个 GPDI， 我也是到那里了。Kemudian ada lagi beberapa teman ajak saya ke GPDI juga, ya kita juga ke GPDI. 当时，那我们如果周末有时间，我们跑到那个小乡下的时候，有什么呢？我们会见到什么呢？在那里有菜市场。 Kalau Sabtu itu kita main ke daerah yang agak pedalaman lagi, di sana kita bisa ketemu apa? Ketemu pasar kecil. 在那里我们可以找到那个有些人甚至还没有认识这个印尼币的， kita bisa ketemu dengan orang yang belum mengenal rupiah. 那他们挖这个这么小的船，甚至比这个还小的船，mereka akan mengayuh perahu-perahu kecil seperti ini, bahkan ada yang lebih kecil dari ini ya. Jadi pohon kayu ya, 就是这个从这个一根的这个木头中间挖一个深的洞，然后一个人就是坐下去这样挖了。Jadi satu batang pohon dikorek, tengahnya ada lubang, orang bisa duduk julurin kaki, di sana mereka udah bisa mengayuh. 那他们带什么呢？他们就带他们抓到的这个鱼啊、虾，这些海鲜啊，放在这个下面的这个中间下面的这个篮子，带到菜市场。 Mereka itu membawa 这个不是啦哈，我只是说要找这个一根很长的这个树根中间挖一个洞，可是我找不到它的照片了。 Saya sebenarnya mau cari perahu yang terbuat dari satu batang pohon, di tengahnya dikorek satu lubang, orang duduk di dalam, tapi belum ketemu gambarnya.
所以我就拿这个照片。那他们带到这个菜市场呢，在那边呢就交换什么呢？换一些糖啊，换一些烟啊，因为他们很喜欢抽烟的，换一些他们所需要的这个日常生活的这个粮食。Jadi mereka bawa ikan mereka di sana mereka tukar dengan bahan makanan yang mereka perlukan dan juga tukar dengan rokok karena mereka suka merokok. 那刚才我们讲到的这两家教会做什么呢？Tadi kita bahas teman-teman di dua gereja ini ngapain? 那他们就把握机会，就是向那些土人传福音。Jadi teman-teman di dua gereja ini ngapain? Mereka ambil kesempatan, mereka memberitakan Injil bagi penduduk pedalaman di sana. 所以说呢，虽然人数不多呢，可是陆陆续续呢，后来我听说他们有些人就开始认识上帝了。Jadi walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi saya dengar perlahan-lahan dari mereka ada yang sudah mengenal Tuhan. 那他们在这两家教会服侍的这个传道牧师人的生活容易吗？Nah, hamba Tuhan yang melayani di dua gereja ini kehidupannya mudahkah? 非常非常的困难的，sulit sekali。这个是现在他的教会是这么非常好看的，非常壮了哈。Sekarang kita lihat kondisi gerejanya sudah begitu indah ya, begitu kuat, begitu kokoh ya. 以前不是这个样子的，dulu bukan demikian ya。以前呢，他传道牧师还必须去耕田的，jadi hamba Tuhannya juga masih perlu mencari makan dengan bercocok tanam。好，那我分享就到这里。那接下来有这个牧师来为我们分享。大家好，呀，实在要感谢上帝啊！如果林老师还有 BBMB 老师们，特别 Rosny 老师给我机会，能够跟大家来分享关于到今天我们的主题自我管理。说实话，现在我有点怕了，有一点紧张了，因为什么呢？虽然我很多次讲到，但是平常是用印尼文来讲，也很少用中文来讲，所以对我来说是不简单，用中文来分享给大家，特别说我们要学习的就是自我管理，但是如果我讲的还是不大清楚，你们不明白，但是没关系，你下面我有打了那个印尼文，所以说你们可以来读印尼文呀。好，自我管理呀，自我管理。说到自我管理，我们本身到底需要什么管理呢？你们想过吗？我们自己也需要管理什么呢？当然，如果我们想一想，当然我们本身许多的地方需要我们自我管理，比如说我们穿的衣服需要自我管理吗？嗨呀，没有了，牧师，穿衣服嘛，随随便便可以穿吧，要管理什么呢？但是如果我们好好思想的话，真的需要管理，因为我们去每个地方不一样。比如说我们今天参加的聚会，你穿的什么衣服呢？你在海边穿的什么衣服呢？都不同的，不一样的，所以我们要好好管理。然后呢，吃的东西呢，需要我们自己管理吗？需要吗？吃的东西，如果我们是60岁、70岁以上的，然后加上我们的身体有病的，需要自我管理吗？吃的东西需要，当然需要，当然需要呀。我们不能随随便便吃东西嘛，因为我们知道我们身上呀，我们的身体有一点病了呀。然后如果我们看我们的财务，我们的钱，需要我们自我管理吗？
需要可以随随便便需要，哎呀，不可以随随便便去用的嘛呀，我们的财务的嘛呀，所以说自我管理是非常重要的一件事在我们生活上呀。然后呢，如果我们看那个自我管理对你们来说，管自己还是管别人比较容易？哪一个比较容易？管自己还是管别人？管别人，啊，管别人，你要管别人，你要穿这样，你要吃这样，你要去这样，我们可以管理他，他会好好听的。但是呢，如果呢，我们自己呢，比如说我们的身体有病了，什么病？糖尿病，比如说，那看了那个榴莲呢、大家知道吗？榴莲很好吃的东西吗？大家对，喜欢吃榴莲吗？比那较喜欢，如果如果糖尿病啊是怎么样吃呢？医生说你可以吃一点，吃一点可以啊，但是吃了一点，哎，哪里会一点啊？吃更多了啊，就是我们。但是如果人家告诉我们，哎，你要小心了、不可以吃太多啊，我们能够好好听他的话，听他的话。然后呢，现在我们可以看到，因为现在就是开斋节嘛，也看。那如果你在路边呢，看到很多人买什么东西啊，很便宜的，也很好吃的东西啊，比如说什么呢？煎肉，还有锅拉，那个东西是很好吃的，但是呢，我们要小心了。如果我们已经有年龄了呀。60岁、70岁，加上我们的身体有那个刚才我说的糖尿病，就是要小心。所以说我们的管理那自我管理很难的事是什么呢？时间，哎，时间对了，我已经也写出了那个时间呀。Rosny 老师帮我接下来的那个 PPT 时间对了呀呀，在要在自我管理很难的时间就是时间了。为什么呢？因为时间永远不会停止的，时间不断转动一直转动，一直转动karena waktu tidak pernah berhenti dia selalu berputar berputar 所以这个时间是很难我们去管理的。但是呢，比如说呢，如果我们已经打算了如果我们已经打算啊6点我们要起床，哎，但是呢6点半还是在船上呀，然后我们说下一天我不要了，哎，但是呢，结果呢还是同样的一样的，不是6点我们起床，还是6点半。礼拜天教会就会开始8点，我们8点10分才到教会。下周我们保证说我不迟到了，下周我不迟到了。哎，但是呢，还是同样的。所以说，对我来说，管理时间不是不容易的，弟兄姐妹，时间是上帝是给我们大的恩典，上帝是给人类时间来完成他在世界上的任务，所以时间是非常宝贵的，上帝白白地赐给我们的，因为我们买不起时间。是否时间可以买卖？我们无法与上帝讨价还价时间，时间属于上帝，所以我们要好好管理我们的时间。
time self management， 我们要管理我们的时间。传道书第3章第1节说什么呢？凡事都有定期，天下万物都有定时。意思说什么呢？无论我们睡觉有时间，起床有时间，休息有时间，吃饭有时间，包括敬拜、团契、侍奉都有时间。时间是上帝赐给我们的，他是给我们24小时。难道我们还敢说我们没有时间吗？时间，如果我们继续下来看，圣经什么解释呢？我们人的时间呢？圣经里讨论了很多关于时间的内容。圣经里有2个字用来定义时间，这2个字是克罗诺斯和开罗斯。Alkitab banyak berbicara tentang waktu. Ya, ada 2 kata di dalam Alkitab yang mendefinisikan waktu. Nah, kedua kata tersebut adalah kairos dan kronos dan kairos. 克罗诺斯和开罗斯是什么意思呢？我们如何了解克罗诺斯和开罗诺斯呢？克罗诺斯就是每天我们好像起床、吃早餐、学习、上班等等，我们常说这是一种习惯。我们所做的事情将会再次发生，一切都可能再次发生。我们生活中所发生的事件都会不断重复，这就是克罗诺斯。然后开罗斯呢？开罗斯强调一生中可能只发生一次的事件。我们说这是一个机会，我们说这个是一个机会，那就是圣经来描述、来解释我们人的时间有克罗诺斯还是开罗斯。但是如果我们不小心的话，那个克罗诺斯可以变成那个开罗斯啊，以后我们可以更了解。所以说，如果我们圣经很清楚告诉我们，我们人有克罗诺斯还有那个开罗斯，所以我们怎么样过我们的生活呢？诗篇90篇12节说什么呢？Mazmur 90 ayat 12. Apa yang dikatakan dalam bagian ini? 他说什么呢？求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧心。然后以弗所书第5章15节到17节，这里说什么呢？你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。这边印尼文在16节很清楚告诉我们什么呢？ Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat。 所以说，自我管理那个时间是非常重要的。如果谈到那个管理时间，有3点的我们要注意的呀。如果我们说到管理的时间，第二呢，就是属于我们自己的时间呀。意思说什么呢？ Waktu untuk diri sendiri。 如果我们说自我管理时间，就是第一我们要注意的就是属于我们自己的时间。 Waktu untuk diri sendiri， waktu untuk diri kita sendiri ya。
下一篇的那个PPT 可以放好呀。第二点就是，如果我们看马太福音14章23节，如果你们在你们旁边有圣经，可以打开你们的圣经呀，我们一起来看。这里说什么呢？如果依你们的这里说，dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 散了众人以后，他就上山去祈祷。到了晚上，只要他一个人在那里。所以说，如果我们看圣经马太福音14章23节，就是要告诉我们什么呢？我们自己本身也有时间，但是不是单单我们自己有时间。但是接下来呢，就是腓立比书2章第4节说什么呢？要给别人的时间，自己有自己的时间，然后呢，别人的时间。腓立比书说什么呢？个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。意思说什么呢？意思说我们也要给别人时间，我们的时间，关怀他，去探访他，了解他的生活，他需要什么，需要我们帮忙什么，就是我们要给他们时间。然后最后一点呢，就是给上帝的时间，回报上帝时间。约翰福音第9章第4节说什么呢？乘坐百日，我们必须做那差我来这的工。黑夜降到，就没有人能做了。Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. 所以，如果我们自我管理、时间管理有3点是非常重要，我们要注意的，就是属于我们自己的时间，给别人的时间，还有最重要的，能够把时间给上帝，我们的时间要给上帝使用。最后就是我们可以来做一个结论呀，一个结论，关于到自我管理时间。时间是在宝贵的，所以呢，我们每个人都必须尊重时间。时间属于上帝，所以我们必须学习把时间转回到上帝，不要被时间控制，但我们必须控制时间。我们要管理时间，不是时间管理我们。亲爱的弟兄姐妹，求主帮助我们，让我们能够好好自我管理。管理什么呢？管理我们时间。特别最后那个我刚才说的，不要被时间管理我们，我们要管理时间，因为我们不晓得，有时候我们没有时间了，没有空了，你自己教会了，你自己侍奉了呀，好像上帝给我们20个小时不够啊呀，但是我们要献上感谢，因为圣经很清楚告诉我们，我们怎么样来管理我们时间。如果我们好好能够管理我们的时间，自我管理我们的时间，一定我们可以变为一个成功的人，我们要所达到的目的可以达到，然后上帝也能够我们也能够被神喜悦，讨神的喜悦。谢谢呀，愿上帝祝福我们每个人。